Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, tak ingat dah bulan sudah kita bincang apa tu? Siapa yang ingat? Ada siapa-siapa ingat? Saya tak ingat apa benda kita bincang dah. Ingat Onji? Ya. Ada siapa ingat?
Okey, saya sebut ni kalau ya, kalau kita dah bincang kita tukar. Okey, no? Pagi ni cuba kita tengok tentang ibadah korban di bawah perincian korban nazar. Dah tengok ke belum? 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 Okey tuan-tuan, agak-agak aku setengah pun kalau dah rasa ya, tukar topik ya. Okey tuan-tuan, korban nazar, tuan-tuan. Korban nazar ni dia ada 7 bahagian ya. Kita senaraikan dulu 7 bahagian itu, tuan-tuan. Yang pertama, korban nazar am. Dah belum? Belum? Belum ah? Yang kedua, tuan-tuan, korban nazar khas yang umum. Ya, okey. Bulan lepas puasa. Yang ketiga, korban nazar khas yang khusus. Khas yang khas sebenarnya. Korban nazar khas yang khusus. Yang keempat, korban nazar am muallaq. Yang kelima, korban nazar khas yang umum muallaq. Korban nazar khas yang umum muallaq. Yang keenam, korban nazar khas yang khusus muallaq. Yang ketujuh, korban nazar yang menjadi sedekah nazar. Okey tuan-tuan, kita pergi satu-satu. Yang pertama, korban nazar am. Korban nazar am berlaku apabila seseorang itu bernazar untuk berkorban
tetapi dia tidak menentukan jenis ternakan, dan tidak mengisyaratkan mana-mana ternakan tertentu. Serta tidak dikaitkan dengan apa-apa kaitan. Contohnya, dia kata wajib atas aku berkorban, ataupun aku bernazar untuk korban. Tak sebut lembu, kerbau, kambing, dan tidak menunjukkan kepada mana-mana ternakan, serta tidak dikaitkan dengan apa-apa perkara. Jadi, wajib atas aku korban, ataupun aku bernazar untuk korban. Berhenti situ ya. Yang tu jadi korban nazar am. Korban itu dianggap tidak tertunai sehinggalah dilaksanakan korban itu, barulah dianggap tertunai. Yang kedua, tuan-tuan, korban nazar khos yang umum berlaku apabila seseorang bernazar untuk korban. Misalnya, dia kata wajib atas aku korban, dan dikhaskan korban itu wajib atas aku korban lembu contohnya, tapi umum, tidak dikhususkan mana-mana lembu. Ataupun wajib atas aku korban unta, ataupun wajib atas aku korban kambing. Tidak diisyaratkan kepada mana-mana kambing, tidak diisyaratkan kepada mana-mana lembu. Wajib atas aku korban lembu. Kemudian tidak dikaitkan dengan apa-apa perkara. Dia menjadi korban khas yang umum. Wajib korban lembu, tapi lembu mana-mana tak kisah. Wajib korban kambing, tapi mana-mana kambing tidak kisah. Wajib korban kerbau, mana-mana kerbau tak kisah. Korban itu juga dianggap tidak tertunai sehinggalah dilaksanakan korban tersebut. Yang ketiga, korban nazar khas yang khusus. Berlaku apabila seseorang bernazar, dia kata wajib atas aku korban lembu ini. Itu tuan-tuan, kena? Ataupun wajib atas aku korban kerbau ini. Wajib atas aku korban kambing ini. Khos, tentukan jenis ternakan, kambing, lembu, kerbau, biri-biri ke, yak ke tuan-tuan.
serta diisyaratkan dengan tertentu yang ini, kerana kambing itu banyak, wajib atas aku korban kambing ini. Jadi dia menjadi korban nazar khos yang khusus. Saudara-saudara, korban nazar khos yang khusus ini sekiranya berlaku kebinasaan ke atas binatang yang diisyaratkan itu, dia tidak wajib menggantikannya. Misalnya kita kata dia menazar, wajib atas aku korban kerbau ini. Jadi kerbau itu mati, tuan-tuan. Dia tidak wajib menggantikannya. Sekira digantikannya, dia menjadi korban baru, bukan korban yang dinazarkan sebelum ini. Yang keempat, tuan-tuan, korban nazar am muallaq. Korban tu nazar am, tidak ditentukan lembu, kambing, kerbaunya, dan tidak dikhususkan lembu mana, kambing mana. Muallaq, dikaitkan dengan sesuatu perkara. Misalnya, isteri bersalin selamat, anak berjaya dalam temuduga, perniagaan melepasi sasaran keuntungan, dusun berbuah semua pohon, tak kisahlah tuan-tuan apa-apa pun, anak dapat 10A, contoh dia. Jadi dia bernazar, kalau dusun ni berbuah semua pohon, wajib atas aku korban. Tak sebut korban tu lembu, kambing, kerbau, unta, yak, biri-biri, dan tak isyaratkan mana-mana. Dia dianggap tidak tertunai sehinggalah dilaksanakannya. Berjaya saja kita kata kebun dia terbuah semua pohon, dia kena buat. Yang kelima, tuan-tuan, korban nazar khos yang umum muallaq. Bila seorang bernazar, wajib atas aku korban lembu, tapi tidak tunjuk lembu mana. Jadi lembu khos yang umum, lembu tapi tidak tunjuk lembu mana. Kalau kita kata kerbau, wajib atas aku korban kerbau tapi tak tunjuk kerbau mana. Jika anak aku dapat 10A, jika perniagaan aku melepasi sasaran, jika dusun boleh buat keluar berapa tan, tuan-tuan, dikaitkan dengan sesuatu, korban itu dianggap tidak terlaksana sehinggalah ditunaikannya. Yang keenam, tuan-tuan, korban nazar khos yang khusus muallaq. Bila seseorang bernazar, wajib atas aku korban kambing ini jika dikaitkan dengan sesuatu. Jika anak aku dapat 10A, wajib atas aku korban lembu ini kalau anak aku ni berjaya temuduga. Wajib atas aku korban kerbau ini
kalau isteri bersalin selamat, wajib atas aku korban unta ini jika ladang aku keluar sasaran dia begini-begini, tuan-tuan. Dan sekiranya ternakan yang diisyaratkan itu musnah sebelum terlaksana korban tersebut, maka dia tidak wajib menggantikannya. Misal kata-kata, wajib atas aku korban lembu ini kalau anak aku berjaya temuduga, anak dia minta kerja jadi Perdana Menteri contohnya, tuan-tuan, berjaya sungguh, tu. Korbannya nak korban lembu ini, tiba-tiba lembu tu mati dulu, tuan-tuan, tidak wajib untuk menggantikannya. Pergantian ialah merupakan korban baru, dia bukan korban yang asal itu. Yang keenam, ketujuh, tuan-tuan, korban nazar yang menjadi sedekah nazar. Dia korban nazar asalnya, tuan-tuan, daripada nazar khos yang khusus, sama ada muqayyad ataupun tidak. Asal daripada korban nazar khos yang khusus. Mana dia, tuan-tuan? Wajib atas saya korban lembu ini, tu, yang jenis itu. Wajib atas saya korban kambing ini, yang jenis itu, tuan-tuan. Wajib atas saya korban kebau ini, khusus, tuan-tuan, khos yang khusus. Muqayyad ataupun tidak ada masalah. Tiba-tiba binatang yang diisyaratkan itu hilang syarat kelayakan untuk dijadikan korban. Misalnya, masa dia bernazar tu, kebau itu cukup syaratnya, tuan-tuan. Selepas dia bernazar, datang buaya misalnya, tangkap kaki kebau tu, habis satu kaki, kebau tinggal 3 kaki, tuan-tuan. Tu macam ubat 3 kaki dulu. Jadi kebau tu sudah tidak layak untuk dijadikan korban, dan dia hendaklah mendapatkan nasihat orang yang berpengetahuan tentang binatang. Misalnya doktor haiwan. Kalau doktor haiwan kata lembu ni, kebau ni pakcik, kebau ni kalau ikut kita punya ilmu ni, minggu depan dia mati, jadi dia kena sembelih. Dia kena sembelih kebau tersebut dan disedekahkan dagingnya. Kalau sekiranya orang yang berpengetahuan tentang haiwan itu mengatakan bahawa kebau ni pakcik dia tak mati, dia hidup, tapi dia cacat sampai kematian, kaki tak tumbuh dah. Jadi dia kena rawat kebau itu dan tunggu disembelih dalam tempoh korban, tetapi dia tidak menjadi korban. Sembelihnya tempoh korban dan disedekahkan dagingnya, dia menjadi korban, dia tidak menjadi sedekah nazar, tidak lagi menjadi korban, kerana syarat kelayakan korban sudah hilang. Tapi dia kena sedekah, tuan-tuan. Pahalanya kurang sikit, namun kena sembelih di waktu korban itu, tuan-tuan. Itu ada 7 pembahagian tentang korban nazar, tuan-tuan. Kita berhenti situ dulu. Kita buka kepada perbincangan, walaupun asas perbincangan kita ialah korban nazar, tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa juga soalan, tuan-tuan, sekadar kemampuan
yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya, sila tuan-tuan. Ya, Panji. Okey. Ya. Okey. Okey, saya ulang balik soalan tu, tuan-tuan. Semasa kita menyembelih, tak kisahlah korban ke kekah ke ataupun tak ada apa-apa ke, sembelih, kemudian kerbau tu bangkit, lembu tu bangkit, kira kambing tu bangkit, ataupun ayam tu kita sembelih tahu dia bangkit. Nampak macam mana, tuan-tuan? Kira dia mudah ya dan kes tu. Kalau sembelihan itu sudah sempurna, okey, dalam mazhab kita, bila sembelih dia kena potong sekurang-kurangnya 3 benda daripada 4 dalam mazhab kita, tuan-tuan. Pertama, dia kena putus mari. Mari itu ialah jalan makanan. Itu dalam tengkok binatang ni, tuan-tuan, di depan ni ada 2. Mari, jalan makanan. Yang kedua, halqum, jalan pernafasan. Kemudian di tepi sebelah kanan kiri, vena jugularis, urat darah di sebelah kanan dan di sebelah kiri, tuan-tuan. 4 benda tu kena putus 3. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab Maliki, dia luka ya, cukup dah, sudah dianggap sempurna. Okey, kalau kita sembelih binatang tu, dia tak sempurna, misalnya tak sempat luka halkum, tidak sempat luka mari, tiba-tiba dia bangkit. Nampak macam mana, tuan-tuan? Tangkap semula, ikat, sembelih lagi sekali. Nak sembelih tu di tempat luka yang sama ataupun di tempat yang lain, tidak ada masalah. Di tempat yang sama pun tak apa, di tempat yang berbeza pun boleh. Itu, tuan-tuan. Itu kalau sembelihan itu belum sempurna. Kalau sembelihan itu sudah sempurna, tuan-tuan, tiba-tiba dia bangkit, ni misal nak berlaku, kita nak buat ibadah korban ni, tuan-tuan. Biasa-biasa masjid surau ni, yang sembelih seorang, yang tangkap, yang ikat tu 7-8 orang, yang tolong cerita tu 30 orang. Tu, tuan-tuan, yang tolong cerita tu ramai. Ini yang jadi masalah ni, tuan-tuan. Kadang-kadang yang tolong cerita tu, dia tak tahu sembelih pun, dia tak tahu ikat pun, tapi dia cerita. Awam pergi buka kaki tu. Ini satu masalah juga, tuan-tuan. Dia sebenarnya selepas kita sembelih tu, tuan-tuan, kerbau ke, kambing tak apa kecil, tuan-tuan, lembu ke, lepas sembelih jangan buka kaki dulu. Ingat tu, bahaya. Lepas sembelih jangan buka kaki dulu, buka tengkuk saja dulu. Kalau tuan-tuan buka kaki, sembelih buka kaki, sembelih pula di waktu hujan, waktu malam, kerbau tu memang bangkit, tuan-tuan.
Kenapa? Dia bangkit. Bila dia bangkit, golongan-golongan usiawan tu tuan-tuan kena tempuh dengan orang pun dah jatuh, belum tempuh ke bawah lagi. Jadi yang ni tuan-tuan jagalah. Hari korban ramai orang, kerana yang sembelih seorang, yang ikat tu 78 orang, yang cerita tu 30 orang. Jadi budak-budak pergi lepas kaki dulu tuan-tuan. Lepas kaki dia bangkit lah. Kenapa? Jadi yang tu nak macam mana tuan-tuan? Tangkap kembali, goncangkan keempat-empat kaki dia, goncang. Tu. Kenapa? Dia akan matilah. Yang tu jangan sembelih pula. Sembelih jadi sembelih 2 kali. Tapi kalau yang belum sempurna, dia tidak menjadi sembelihan 2 kali. Kata, kalau luka halkum dalam mazhab kita belum sempurna, boleh lagi sembelih. Kira tuan-tuan. Tu. Jadi dalam kes binatang yang tak disembelih kemudian bangkit ataupun terlecut pisau apa ni, begitulah penyelesaiannya. Kalau sembelihan sudah sempurna, biarkan dia mati. Kalau sembelihan belum sempurna, sembelih lagi sekali. Pisau yang sama tak apa, pisau yang lain pun tak apa, orang yang sama pun tidak apa, orang yang lain pun tidak apa, di tempat yang sama pun tak apa, di tempat yang lain pun tidak apa. Okey, cantik soalan tu tuan-tuan. Ada apa tuan-tuan? Ya, silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. Kurban di luar negara. Kali ini banyak orang buat kurban di luar negara. Padahal Indonesia sendiri perlu diambil kepada orang yang kenal. Saya pernah kurban, tapi kurban saya tak tahu di mana. Akhirnya dia beritahu saya kurban saya di Sudan. Jadi apa kau bisa? Okey, cantik soalan tuan-tuan. Korban di luar negara, tuan-tuan, bagaimanakah kedudukan di atas neraca Islam, tuan-tuan? Ikut tuan-tuan, dia dalam kes korban luar negara ni, kita tengok satu-satu tuan-tuan. Pertama, berdasarkan pandangan mazhab, tuan-tuan, mazhab Syafi'i melarang, tuan-tuan. Mazhab Maliki makruh kecuali keperluan yang mendesak. Kemudian mazhab yang dua lagi tuan-tuan, dalam kes korban nazar ni tuan-tuan, melarang kecuali kes yang tertentu dan mendesak. Pandangan ulama bersilang-silang, sebahagian besar melarang, sebahagian memakruhkannya, dan sebahagian meletakkan perincian, tuan-tuan. Al-Mawardi membenarkannya,
Tapi kebanyakan ulama melarang, tuan-tuan. Jadi apakah perkara yang boleh membawa kepada situasi begitu, tuan-tuan? Kerana korban di luar negara bukan membawa, dia ada dua, tuan-tuan. Satu korban di luar negara, satu membawa hasil korban ke luar negara. Dia ada sedikit perbezaan perincian di situ, tuan-tuan. Jadi mengapakah Islam tidak menggalakkan korban di luar negara ni, tuan-tuan? Dicerita dia macam ni. Allah menjadikan kehidupan di satu tempat itu berbeza, taraf hidup dan keadaannya. Misalnya, dalam negara kita, taraf hidup yang sederhana, kebanyakan pendapatan kita orang Malaysia sekitar 6 ataupun 7 ribu, itu yang biasa, tuan-tuan. Jangan masuk Tun Daim lah. Tun Daim ni dalam satu kes yang lain. Jadi yang biasa banyaknya pendapatan di antara 5, 6, 7 ribu, itu dalam negara kita. Harga ternakan korban sekitar 3-4 ribu, tuan-tuan, asalnya. Jadi kalau tuan-tuan di Malaysia simpan 1 bulan RM50, setahun tuan-tuan akan menghimpun RM600, betul? Okey, RM600, tuan-tuan darab dengan 7, dapat 4,200, betul? Jadi cukup untuk seekor ternakan korban di dalam negara dengan pendapatan 5, 6, 7 ribu, simpan RM50. Kalau kita tengok di Sri Lanka ataupun di India, yang kaya, kalau orang India ni kaya ada kapal, tuan-tuan. Di India kalau yang kaya ada kapal. Kalau yang miskin di India, tuan-tuan, tak ada rumah, dia tidur atas jalan. Siapa yang pernah pergi India, tuan-tuan, ramai yang pernah pergi India. Kalau kita bas lalu, bas nanti kena berhenti sekejap supaya orang tu bangkit berdiri ke tepi, baru bas pergi. Ini pemandangan di India. Di Sri Lanka, pendapatan biasa 500, 600, 700, 800. Yang kaya ada kapal, ada ternakan sangkar ikan. Kalau mereka simpan RM5 1 bulan, ternakan di Sri Lanka, tuan-tuan, lembu, harga dia 400, sekor 400, 500. Di India, sekor lembu harga dia 300 lebih, 200 lebih. Itu di India. Okey, di Sri Lanka kita ambil contoh. Kalau pendapatan dia 500, 600, 700, sebulan dia simpan RM5, setahun RM60, betul? Darab dengan 7, RM420, betul? Dapat sekor ternakan korban. Dengan pendapatan purata mereka 500, 600, 700, dengan kedudukan harga lembu 300 ke 400, simpan RM5 sebulan, setahun boleh korban seekor lembu, berkongsi 7. Okey, betul? Okay, tiba-tiba tuan-tuan di Seksyen 20 ni
kutip duit, pergi buat korban di Sri Lanka. Grup yang pertama, seorang bawa, Tuan Haji Razak bawa 21 nama, melibatkan 3 ekor. Selalu di Seksyen 20 masjid ini, surau kita ni, buat 10 ekor. Di tahun tu buat 7 ekor. Mana lagi 3 ekor? Buat di Sri Lanka. Kenapa? Lembu di Sri Lanka itu harga dia RM400. Apabila sampai saja rombongan daripada Seksyen 20, agak-agak tuan-tuan, lembu tu 400 ke, turun pada 400 ke, naik sikit pada 400? Naik. Kenapa? Asalnya 400. Sampai rombongan Tuan Haji Razak, lembu tu akan naik. Tu tuan-tuan, 600 naik. Bagi tuan-tuan, 600 tu mahal ke murah? Murah. Tapi di Sri Lanka bukan lagi 400 dah, 600. Tahun depan, Tuan Haji Razak bawa 49 bahagian, 7 ekor, tuan-tuan. Kemudian Seksyen 7 At-Taqwa, dengar Seksyen 20, Seksyen 20 buat kat Sri Lanka, lembu 600 ekor. Dia orang pun bawa juga tuan-tuan. Rombongan pertama bawa 35 ekor, 35 bahagian, tuan-tuan. Ya, bila sampai rombongan daripada surau Seksyen 7 dengan Seksyen 20, lembu tu duduk pada asas 600 ke, ataupun turun ataupun naik, teman. Naik lagi. Jadi 800. Tahun berikutnya, ada kutu mana pula pergi Singapura. Kami buat di Sri Lanka. Sekor 800. Ya, no? Jadi tahun depan tu, puak Singapura pula turun, tuan-tuan. Seksyen 7, Seksyen 20, masjid kita Seksyen 19, Najahiyah, Subang Airport, Arah Damansara, Singapura. Agak-agak umur harga lembu tu 800 ke, turun pada 800 ke, naik pada 800, tuan-tuan. 1000 lebih, tuan-tuan. Tahun berikutnya dengar pula puak Brunei. Sampai puak Brunei agak-agak, tuan-tuan, berapa, tuan-tuan? Sudah jadi 2000. Asal 400. Tahu pula puak Dubai turun, tuan-tuan. 3000. 3000, tuan-tuan, tu mahal ke murah? Tuan-tuan masih murah. Sebab tuan-tuan 5000. 3000 kita buat Sri Lanka. Jadi harga lembu biasanya asal 400 sudah menjadi 3000. Murah pada tuan-tuan, murah pada orang-orang Singapura, murah pada orang-orang Brunei, murah pada orang-orang Dubai. Di tempat tuan-tuan tinggal 2 ekor. Seksyen 7 tinggal 3 ekor. Masjid Seksyen 19 tinggal 3 ekor. Dulu 30 ekor. Dulu 10 ekor sini. Dulu 20 ekor Seksyen 7. Singapura dulu 2000 ekor. Sekarang tinggal 500. Sebab apa? Buat di Sri Lanka. Di Sri Lanka harga binatang sudah mencecah 3000. Pendapatan orang Sri Lanka 500, 600, 700 sudah tidak boleh lagi buat korban. Mereka sendiri sudah tidak boleh lagi buat korban. Siapa nak jual pada mereka harga 400? Jadi di Sri Lanka orang asalnya sudah tidak boleh lagi buat korban. Di tempat tuan-tuan, angka korban menurun. Di Singapura menurun. Di Brunei menurun. Di Dubai menurun. Jadi kesannya tuan-tuan, yang pertama,
penduduk di tempat itu sampai bila tak boleh buat dah korban. Tertutup peluang mereka untuk buat korban. Yang kedua, di tempat lain pada itu jumlah korbannya menurun. Yang ketiga, jumlah kolektif korban dunia Islam menurun. Yang kelima, harga binatang ternakan menjadi rosak. Sebab kalau di Sri Lanka harga 3,000, Malaysia ni ambil pada Sri Lanka, Singapura ambil pada, contohnya tuan-tuan, Malaysia ambil pada Kemboja untuk lembu korban ni. Yang Thailand tu dia lalu ke Kemboja, Thailand ada sikit, Kemboja ada sikit, Burma ada sikit. Jadi harga binatang ternakan akan rosak, tuan-tuan. Jadilah kadang-kadang hingga tidak masuk akal, tuan-tuan. Seekor lembu yang dagingnya 60 kilo ditawarkan dengan harga 5,000, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bahagikan 5,000 bahagi 60, tuan-tuan, dapat berapa? Cuba bagi tengok. Siapa ada kalkulator cuba bagi tengok. 5,000 cuba bahagi 60, dapat berapa? Ya, 1 kilo daging lembu sudah jadi RM83, tuan-tuan. Mahal daripada daging kijang lagi. Kena? Itu adalah kesannya. Jadi masa saya belajar lu tak tahu apa benda, sebab apa dalam mazhab ni melarang. Rupanya dia itu, tuan. Tapi yang digalakkan macam mana, tuan? Kita turun ke Sri Lanka, latih orang mereka. Duit ni simpan setahun. 1 bulan ambil RM5 letak dalam tabung. 1 bulan cukup setahun dapat 1 ekor buat korban. Kita tempat kita buat, di Brunei buat, di Singapura buat. Daging melimpah, hantarlah ke mana pun. Jadi syiar Islam akan meningkat dan hubungan silaturahim umat Islam satu dunia akan lebih kukuh. Itu kedudukan perbincangan, tuan-tuan. Oleh kerana itu kita kata korban hendaklah dalam negara sendiri. Macam golongan di Bukit Tungku, tuan-tuan, musim korban, raya korban, sunyi sepi. Sepatut Bukit Tungku tu kita kata bila berlaku musim korban, mau 10,000 ekor, 20,000 ekor. Buat di Bukit Tungku dia tak boleh pegang tali lembu, tuan-tuan, pecah tangan. Tetapi mereka kena buat asrama, buat shelter house, buat cool house. Nak masuk korban, keluar iklan dalam TV, dalam WhatsApp, dalam apa. Siapa-siapa yang nak berkhidmat untuk korban, sila datang ke Bukit Tungku. Tempat tinggal disediakan, makanan disediakan, kemudian sagawati 1 hari 300, tuan-tuan. Anak-anak kampung boleh hadir untuk menguruskannya. Daripada Malaysia, tuan-tuan, lepas daripada raya korban, kita hantar daging korban siap dengan tin siap, hantar ke Kemboja, hantar ke Afrika, hantar ke macam-macam tempat, tuan-tuan. Jadi syiar Islam akan berkembang, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan pergi buat di situ, tuan-tuan seolah-olah merampas hak beribadah masyarakat setempat di situ. Untuk jangka panjang mereka sudah tidak mampu untuk membuat korban. Perkara ini berlaku di hampir semua negara yang orang luar turun, tuan-tuan. Di Kemboja, kalau tuan-tuan pergi cek, orang asal Kemboja sudah tidak mampu untuk membuat korban, tuan-tuan. Di tempat asal berkurang. Itulah perkara yang dilihat daripada larangan syarak itu, tuan-tuan. Sah ke tidak? Sah. Soal sah memang sah, tuan-tuan. Tetapi dia ada kesan yang sebegitu, tuan-tuan. Jadi ini jangan dikaitkan dengan mana-mana syarikat, mana-mana orang. Tidak, kita bincang secara perbincangan ilmiah
Saya tidak detailkan tu. Saya tidak detailkan mazhab. Cuma saya cerita umum. Para ulama pun saya tidak mendetailkannya. Tapi kalau kita kutip pandangan mazhab dan ulama, itulah kedudukannya, tuan-tuan. Kebanyakannya melarang. Ya, dalam pandangan dia tengok tidak melarang adalah pandangan Imam Al-Mawardi, tidak melarang, tetapi kebanyakan ulama melarang. Kesannya begitu. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan nak cari harga lembu macam dulu di mana juga pun sudah rosak, tuan-tuan. Tak menzabah. Harga lembu lebih mahal daripada harga kijang. Daging lembu lebih mahal daripada daging kijang, tuan-tuan. Jadi kesannya ialah sasaran korban tidak sampai dengan sepenuhnya. Itu kedudukannya. Last soalan, tuan-tuan. Ya. Okey, janji soalan. Mula-mula kita nak betulkan perkataan kewajipan tu, gantikan dengan tuntutan. Sebab korban dia tidak duduk dalam kewajipan, dia duduk tuntutan. Okey, soalan ni saya ulang balik. Dengan sekiranya kita buat satu bahagian, adakah dia telah melepaskan tuntutan? Okay, jadi 3 benda, tuan-tuan. Satu korban yang kita buat tu dia ada 3 benda. Yang pertama, pemilikan korban. Yang tu penama korban. Katalah kita kata dalam rumah kita isteri, anak-anak ada 7 orang. Isteri kita buat, kita tak buat. Dalam rumah kita, korban itu milik isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, korban itu melepaskan tuntutan seluruh keluarga. Dan yang ketiga, korban itu mendapat pahala kepada seluruh keluarga. Di satu bahagian korban itu ada 3 dimensi yang boleh dilihat. Dari sudut pemilikan ialah penama. Penama kena seorang satu bahagian. Seekor kambing penama naklah seorang. Korban itu milik dia. Yang kedua, tuntutan. Kira sunat muakkad, terangkat dengan seorang buat untuk keluarga tersebut. Yang ketiga, mereka berkongsi pahala dan kelebihan daripada satu bahagian ataupun seekor kambing yang dilakukan itu. Okey, cantik soalan tu. Sekali itulah, tuan-tuan, pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat untuk memanjangkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada dia untuk pusat pengajian kita, maka di belakang tu sahabat-sahabat kita dah letak sundukul infak ataupun tabung infak, tuan-tuan, dan bubuhlah apa benda pun, insya-Allah kita akan menggunakannya untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita, tuan-tuan. Sekadar itulah pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Oh.